Assalamualaikum. Okay geng, selamat kembali kepada channel YouTube aku. Jadi hari ni aku akan ajar korang cara untuk setting carburetor. Macam aku punya ni, aku pakai carburetor NSR. Jadi aku akan ajar lah cara untuk setting carburetor jenis yang sama seperti NSR. Alright, stay tune. Okay, dalam video ni aku akan tunjuk secara teori dan aku akan tunjuk secara praktikal. Okay, jadi aku akan terangkan secara teori dulu. Ni aku dah lukis. Yang ni namanya skru angin. Dia punya skru, lubang skrunya dia pakai skru jenis leper, skru nipis. Yang ni aku dah tutup. Okay, sebelum korang setting carburetor, korang kena buat pemilihan pilot jet yang sesuai. Jadi untuk korang senang setting, korang kena start daripada saiz pilot jet yang besar. Contohnya aku ambil 38 lah. Contohnya macam carburetor aku NSR saiz 28mm. Lepas tu aku pakai pilot jet yang paling besar. Dia ada besar lagi tapi aku ambil saiz 38 lah. Okay, aku try saiz 38. Lepas tu aku pasang dekat carburetor. Lepas tu dah pasang, ni skru angin ni korang tutup habis. Nak tutup dia, korang kena kenal dulu tau skru ni. Skru ni bentuk dia macam ni. Jangan korang usik skru lain pula, memang tak jadi apa nanti. Jadi bila korang dah kenal skru ni, baru korang boleh setting. Jadi lepas je korang dah pasang pilot jet. Okay, aku ambil contoh tadi saiz 38mm untuk skru pilot jet. Skru pilot jet tu dah pasang. Lepas tu selepas dia dah pasang kat carburetor, korang dah pasang carburetor apa semua, ni skru ni korang jangan start motor dulu. Korang tutup habis dulu skru ni. Tutup habis. Dia pusing ke kanan ikut jam. Sekejap bagi senang faham lah. Kanan tutup, pusing kiri buka. Yang ni abaikan. Pusing ke kanan tutup, pusing ke kiri dia buka. Okey. Jadi selepas korang dah pasang carburetor, dah pasang pilot jet, lepas tu korang tutup dulu skru ni. Lepas dah tutup habis, jangan ketat sangat takut lubang skru dia rosak. Lepas tu korang tinggikan timing. Ni skru angin tau. Ni bukan skru timing. Skru timing kat carburetor tu dia ada macam-macam bentuk lah. Dia ada bentuk yang macam ni, macam ni. Ni dia bukan skru tapi dia boleh adjust pakai tangan je, macam tu lah. Nanti aku tunjuk secara praktikal pula dekat korang. Ni pengenalan saja. Okey, korang adjust timing ni, bagi tinggi sikit, bagi motor korang tu mengerang sikit, tapi jangan mengerang sangat sebab benda tu kau tak perlukan. Bagi motor kau tu tak matilah sebab skru angin ni kau dah tutup. Jadi motor tu akan susah nak hidup. Jadi korang kena tinggikan sikit timing. Lepas tu bila motor korang dah hidup, motor korang tu akan mengerang sedikit, tak banyak, mengerang sedikit. Jadi korang jangan takut. Korang buka skru ni. Buka,
Ni aku dah tulis buka kan. Maksudnya korang kena pusing ke kiri. Pusing ke kiri untuk buka. Ini untuk buka korang kena pusing ke kiri sebanyak sebanyak 1.5 putaran. Maksudnya 1 ni 1 putaran, 5 ni setengah putaran. Yang ni 5 ni setengah putaran. 1 putaran setengah putaran. Okey. 1 5 1 putaran setengah. Okey. Jadi lepas je korang dah hidupkan, lepas tu korang dah pusing skru ni macam ni kan. Satu contohlah ni jam kan. Korang punya marking kat atas, korang ambil sini daripada pukul 12. Lepas tu korang pusing sampai pukul 6. Lepas tu korang pusing lagi sampai pukul 12. Ini satu putaran lengkap. Ini satu putaran. Ini maksudnya satu putaran. Lepas tu korang dah pusing satu putaran, korang pusing lagi setengah. Maknanya kalau ni jam daripada pukul 12 sampai pukul 6. Ini satu putaran setengah. Bila korang dah pusing satu putaran setengah, lepas tu motor korang tu, orang kata dia punya mengerang tu, bila korang pusing ni, pusing skru ni, motor korang akan mengerang. Tapi bila korang dah pusing satu putaran setengah ni, motor korang tu masih belum cukup mengerang. Maksudnya belum mengerang habis lah. Lepas tu dia punya mengerang pun tak sekata. Maksudnya lepas tu turun macam tu lah. Maksudnya pilot jet yang korang gunakan tadi, contoh 38mm, korang dah pusing satu putaran setengah, tapi korang punya angin tu, dia punya mengerang tu, dia nak lebih lagi. Lepas tu dia punya putaran bunyi mengerang tu tak stabil. Contohnya korang dah pusing satu putaran setengah, lepas tu motor tu belum cukup mengerang lagi, korang try lagi pusing lagi setengah, maksudnya dah 2 putaran. Lepas tu dia belum cukup mengerang lagi, mengerangnya pun tak stabil. Lepas tu korang pusing lagi satu putaran, pusing lagi setengah putaran, baru dia bunyi tu dah mengerang habis lah. Maksudnya korang pusing lagi pun dia dah paling tinggi lah. Maksudnya bunyi tu dah sekata. Bunyi tu dah sekata. Lepas tu dia dah tak boleh nak mengerang tinggi lagi, kuat lagi, bising lagi. Maksudnya dia perlukan 2,5 putaran ataupun 2 suku putaran. Jadi maksudnya saiz 38mm ni tak sesuai untuk setting motor korang, setting karburetor korang. Jadi apa yang korang kena buat, daripada 38mm ni, saiz pilot jet ni, korang turunkan dia. Jadi korang turunkan lah, turun step by step turun sikit-sikit, jangan turun sekali banyak. Takut nanti korang penat lah, kena buka pasang lagi. Contohlah korang dah try 38, korang ulang proses ni dekat saiz 36. Lepas tu ulang proses yang sama, dapat 2 putaran. Lepas tu korang pakai pula 32.5. korang buat benda yang sama, pasang pilot jet 32.5mm dekat karburetor ni. Lepas tu korang pasang karburetor, korang start. Bila korang start, korang dah tutup kan. Ni ulang balik kita pakai saiz 32.5. Okey, 32.5. Lepas tu aku buat baru lah.
korang pakai saiz 32.5. Lepas tu ni korang dah tutup. Lepas tu korang pusing satu putaran. Lepas tu lagi setengah putaran. Motor korang masih mengerang tapi belum cukup kuat dengan belum sekata. Lepas tu korang pusing lagi sikit. Tak sampai separuh lah. Sini separuh kan. Sini separuh. Sini lagi separuh. Ni tak sampai separuh. Dia baru orang kata suku. Baru suku. Tapi motor korang dah mengerang habis. Lepas tu dah orang kata dah sekata lah. Jadi maksudnya saiz ni dah semakin hampir dengan carburetor korang. Korang kena turun sikit je. Maksudnya 32, korang turunlah 30. Ini memang sebab dia dah jatuh dekat sini. Satu putaran setengah. Lepas tu satu suku lah. Satu putaran setengah tambah lagi suku. Korang pakai ni dia tak pergi 2 putaran. Dia pergi 1.5 2.5. Maksudnya satu putaran setengah. Lepas tu tambah lagi suku. Dia dah hampir untuk ngam lah saiznya. Jadi apa yang korang buat, korang pakai saiz 30 ni. Masuk ni, buat ulang benda yang sama. Buat satu putaran setengah. Dia kalau tak sampai satu putaran setengah tu pun tak apa. Tapi yang terbaik tu satu putaran setengah, ngam-ngam. Tapi kalau korang dapat satu putaran, lepas tu dapat lagi suku putaran, dia tak sampai setengah, sini setengah, itu pun dah okey, dah cukup memadai lah orang kata. Memang tak ada masalah apa-apa. Dia nak dalam lingkungan 1.5. Daripada aku ambil untuk selamat 1.3 dengan 1.5. Itu lingkungan paling selamat. Sebab apa aku cakap macam tu, sebab minyak tak lebih, minyak tak kurang. Dia genap lah. Di setakat ni tu aku rasa itu saja penerangan teori tentang setting carburetor menggunakan skru angin. Satu putaran setengah, motor korang dah mengerang habis. Lepas tu bila mengerang tu dia sekata, dia tak ada turun naik macam macam tu. Maksudnya dia stabil lah. Dia mengerang sama je. Macam tu je. Maksudnya itu saiz yang ngam, yang sesuai untuk pilot jet korang. Okey, lagi aku nak sambung sikit. Untuk pilot jet ni, dia berfungsi pada RPM rendah. Maksudnya daripada meter korang kosong sampai lagi gear 2, itu adalah RPM rendah. Bila korang bawa, korang dah set pilot jet ni korang dah dapat 1.5 kan. Dah dapat 1.5. Lepas tu korang try bawa biasa. Korang tarik lah gear 1 sampai gear 2 tu. Lepas tu gear 2 tu nak ke gear 3 tu korang tarik. Kalau tak ada bobok, tak ada sebu-sebu, bobok ni maksudnya macam korang pulas total, lepas tu motor kau macam tersenggut-senggut tau. Macam dia tak mati tapi dia tersenggut-senggut. Itu maksudnya dia bobok lah. Maksudnya minyak lebih. Tapi kalau korang pulas, korang try bawa, korang dah dapat 1.5 putaran ni kan. 1.5 putaran ni korang dah dapat. Lepas tu korang try bawa daripada kosong sampai meter 50. Gear 1 korang pakai gear 1, gear 2 korang tarik 1 sampai 50 atau 60 macam tu, motor korang tak ada bobok. Maknanya itu saiz pilot jet korang dah sesuai. Memang ngam.
Okey, itu saja. Ini berkaitan pilot jet. Okey, berkaitan main jet pula. Korang tak payah usik lubang angin dah. Lubang angin ni, skru angin ni untuk pilot jet sahaja. Untuk setting pilot jet sahaja. Untuk main jet, jangan korang usik dah, sebab dah ngam. Ini untuk pilot jet sahaja. Untuk main jet, korang bawa daripada gear 3 tu, korang tarik sampai 80. Gear 3 korang tarik sampai 80. Korang tengok motor korang bobok ke tak. Ulang proses yang sama pakai saiz yang paling besar sampai ke saiz yang paling kecil. Agak-agak lah, janganlah besar sangat. Macam daripada 135, 145 tu turun 135. Lepas tu turun lagi 12.5, macam tu lah. Korang turun. Bila korang bawa motor, korang pakai gear 3, try korang tarik 80 sampai 100 tu. Itu lingkungan RPM tinggi lah. Sebab aku dah buat benda ni tu dalam lingkungan RPM tinggi. Jadi bila korang terasa bobok, iaitu macam nak mati tapi tak mati, dia korang pulas, dia pergi tapi lambat, ada tersedu-sedu lah, tersengguk-sengguk. Itu maksudnya korang pilot jet korang besar. Jadi korang turunkan. Korang turunkan step by step macam tadilah. 140 turun 135 sampailah korang punya dalam, korang bawa gear 3 tu tak ada bobok. Okey, korang try 80 je. Korang tarik 80 sampai 100 tu ada bobok lah. Kalau bobok, itu maksudnya main jet korang besar. Kalau korang try lagi 80, korang bawa 80, ni dah tak ada bobok ni. Ni dah tak ada bobok ni. Lepas tu korang tarik sampai 100, ada bobok lah. Kalau tak ada bobok, maksudnya itu dah ngam. Main jet korang saiznya dah sesuai. Jadi itu saja. Masalah karburetor korang dah selesai. Ini betul ya. Ini aku belajar daripada YouTube Apek Sayo. Aku tengok video tu 2-3 hari juga lah. Lepas tu setiap video tu 40 minit aku belajar dekat situ. Aku ulang sampai 2-3 hari aku buat. Aku ulang, aku fahamkan. Jadi yang ni, video ni aku dah ringkaskan untuk korang lah. Lepas tu ni aku dah bawa pergi dyno sendiri aku bawa pergi dyno. Pilot jet aku tak ada masalah. Memang ngam. Aku baca kat komputer tu memang ngam. Lepas tu yang ni kelakar. Aku pergi dyno, bayar RM250. Lepas tu aku pergi sana, setting turunkan satu mata jarum je. Aku turunkan main jet aku je. Daripada 135 aku turunkan 125. Lepas tu motor aku dah ngam, dah sesuai. Dia punya FI ratio pun dah cantik. Dia punya timing semua pun dah cantik. FI ratio tu maksudnya bacaan minyak lah. Fuel ratio. Bacaan minyak aku dah cantik 12. Dalam lingkungan 12. 12 tu maksudnya dah jimat minyak. Ini aku dah buat sendiri. Lepas tu aku dah dyno. Memang tak ada masalah. Aku pergi sana cuma turunkan main jet aku je. Lagipun aku sebenarnya dah tahu yang main jet aku besar. Sebab aku nak bawa pergi sana, aku try masuk highway, aku bawa 80, bawa 100 pun aku dah tahu motor tu bobok. Tapi ni sebab aku nak bagi korang faham dan jimat duit.
jimat wang. Jadi sebab tu aku ajar korang lah. Okay, lepas ni kita sambung dekat video. Aku akan tunjukkan secara praktikal. Alright. Okay geng, tadi aku dah terangkan dekat korang secara teori. Jadi sekarang ni aku akan tunjukkan dekat korang secara praktikal. Sebelum tu korang layan video aku buka motor dulu Ladies and gentlemen, please welcome by Cipta Pro Remix. Korang yang tak tahu macam mana rupa pilot jet dengan main jet. Okay, yang kecil ni main jet, dengan apa tu yang besar ni pilot jet. Okay, ini untuk karburetor jenis yang sama dengan NSR saja. Macam Umar, dia punya pilot dengan main jetnya bentuknya lain, tapi cara setting karburetor semua sama. Okey. Okey. Jadi tadi aku dah terangkan secara teori, sekarang aku akan terangkan secara praktikal. Yang ni adalah skru untuk adjust timing, dan yang ini pula yang ni ni adalah untuk adjust angin. Okey. Okey, aku akan macam ni. Mula-mula korang kena set pilot jet dulu. Sebab pilot jet adalah untuk RPM rendah, maksudnya RPM bawah, daripada meter korang kosong sampailah 50. Dalam gear 1 dan gear 2 itu adalah RPM rendah. Lepas tu untuk main jet itu untuk RPM atas, maksudnya daripada gear 3 sampai gear 4 sampai top speed, itu adalah RPM atas, RPM tertinggi. Okay. Jadi apa yang korang kena buat, korang tukar pilot jet dulu. Saiz, pakai yang saiz paling besar, agak-agak dalam 38 macam tu. Okay, korang masuk 38. Lepas tu korang pasang. Korang dah pasang karburetor tu, jangan hidupkan motor dulu, jangan start motor dulu. Yang ni kau tutup habis dulu. Yang ni lubang angin ni korang tutup habis sampai ketat lah, tapi jangan ketat sangat, takut nanti lubang skru rosak. Korang tutup habis. Lepas tu yang ni korang tinggikan timing sikit. Maksudnya motor tu jangan sampai meraung. Jangan sampai meraung lah. Tinggikan sikit, tak mati tak meraung, macam tu. Okay, lepas tu korang start. Dalam masa start tu akan susah sikit sebab minyak belum sampai karburetor lagi, belum bertakung dekat karburetor lagi. Jadi bila korang dah start, motor korang akan meraung. Jadi jangan takut. Korang buka ni, korang buat putaran 1 putaran setengah, 1.5. Maksudnya kalau dekat jam tu 12, lepas tu korang pusing skru tu ke kiri lawan arah jam sampai pukul 12 balik. Itu satu putaran. Lepas tu korang pusing
daripada pukul 12 tu sampai pukul 6. Itu setengah putaran. Jadi kalau korang buat putaran 1, putaran setengah, motor korang meraung je, maksudnya meraung tinggi lagi, ni jangan usik tau. Bila korang dah pusing ni, dah tutup ni, lepas tu korang nak buka yang timing ni, jangan usik. Korang usik yang ni je. Bila dah dapat 1 putaran setengah tapi motor korang masih meraung tinggi sangat, maksudnya korang kena pusing lagi untuk dapatkan meraung yang orang kata stabil lah. Dia dah tak boleh meraung nak tinggi, tak boleh nak orang kata bunyi tu sekata je, bunyi tu stabil je. Maksudnya kalau korang dah buat 1 putaran setengah pun bunyi meraung tu tak stabil, korang pusing lagi, dia meraung lagi tinggi, korang pusing lagi, meraung lagi tinggi, maksudnya pilot jet korang tak ngam lah. Jadi tadi korang pakai 38, korang kena turunkan 36. Lepas tu try pakai pula yang 32.5 punya. Okay, bila korang dah tukar pilot jet, korang ulang benda yang sama macam aku ajar tadi. Yang ni okey, contohlah korang dah masukkan pilot jet 30mm, saiz 30mm dekat dalam ni. Korang ulang benda yang sama. Korang tutup ni habis, lubang angin ni habis, tinggikan. Yang ni tak payah sebab korang first time tadi dah tinggikan kan, jadi tak payah usik lah. Yang ni korang tutup habis, lubang angin ni korang tutup habis. Lepas tu ulang benda yang sama. Buat putaran 1, putaran setengah. Lepas tu korang tengah pusing ni, dah buat 1 putaran, motor meraung kan. Lepas tu korang pusing suku, korang pusing suku lah, belum sampai separuh lagi. Lepas tu motor tu meraung tapi dia dah stabil kan. Lepas tu korang pusing lagi, buat setengah pusingan. Maksudnya tadi suku, lepas tu lagi suku, dah jadi setengah kan. Maksudnya dah 1 putaran setengah. Maksudnya motor tu dah tak boleh pergi lagi, dia kira meraung tu dah stabil kan. Jadi itulah pilot jet yang sesuai untuk carburetor dan CR motor korang. Jadi itu saja. Jadi bila dah macam tu, dia dah meraung, dah dapat meraung raungan yang stabil. Jadi korang dah tak payah usik lubang angin ni, skru angin ni. Korang usik ni timing, korang rendahkan timing dengan lawan jam juga. Korang turunkan timing tu. Korang turunkan timing tu, dapat yang ngam-ngam, tak mati, lepas tu tak meraung. Itu adalah yang terbaik. Lepas tu itu saja. Aku harap korang dah faham pasal video berkaitan carburetor yang telah aku terangkan tadi. Jadi aku rasa sampai sini saja video aku. Jadi kalau korang suka dengan channel aku, dengan YouTube aku, korang boleh tekan subscribe untuk support aku untuk buat video lagi. Dan korang juga boleh komen apa-apa yang korang nak komen. Okay? Assalamualaikum.